Didik TV KPM. Didik TV KPM. Ya, lukis, 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 lukis lagi besar. Oh, nak tambah apa pula ni? Wah. Assalamualaikum Akmal. Waalaikumsalam, cikgu. Oh, rajin Akmal hari ni. Saya tak masuk, Akmal dah start melukis Saya kan pelajar contoh, cikgu. Ini nak tengok ni. Tapi Ikmal tahu tak, Ikmal sebenarnya sedang lukis apa ni? Corak ni dah cantik, tapi unsur apa yang Ikmal guna? Unsur apa yang Ikmal guna? Unsur apa yang saya gunakan dalam Akmal. lukisan saya? Ya, unsur apa yang Akmal guna? Saya tak tahulah pula, cikgu. Saya melukis je. Saya tak tahu pula ada unsur di dalam seni ni, cikgu. Dalam seni ni Akmal, sebenarnya dia ada unsur, ada 6 unsur berbeza. Dan yang Akmal sedang buat seni, sekarang salah satu benda yang paling penting Akmal. Yang paling legend sekali dalam unsur seni yang Akmal sedang buat ni. Apa dia dipanggilnya? Yang dipanggil unsur seni ni ialah garisan Akmal. Yang ini dipanggil garisan? Garisan. Oh, baru saya tahu, cikgu. Kejap. Tapi tadi cikgu ada cakap ada 6 unsur Ada 6 kan? unsur. Wah, apa yang lain tu, cikgu? Baik, yang lain tu banyak lagi Akmal. Antaranya ruang, rupa. Tapi yang paling star lah. Top 10. Top 6 yang ni Akmal. Wah, seronoknya. Yang ni kena belajar. Okey, cikgu, saya nak belajar banyak lagi dengan cikgu. Okey. Kalau anda semua pun nak belajar juga, jom kita mulakan kelas kita. Baik, mari kita belajar. Cikgu, ini garisan. kalau saya jual ni berapa? Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa khabar murid-murid semua? Saya Akmal Nazri. Selamat datang ke Menengah Rendah. Saya pasti anda semua dah tahu dah siapakah guru yang akan mengajar kita kali ini. Tapi sebelum itu, saya ingin perkenalkan jurubahasa isyarat terlebih dahulu. Ini dia Cikgu Katie. Apa khabar Cikgu Katie? Sentiasa ceria Cikgu Katie kita. Baik, inilah yang saya katakan tadi, guru yang saya pasti anda pun dah tahu, tak lain tak bukan, ini dia Cikgu Hairi. Assalamualaikum Cikgu, apa khabar? Khabar baik, Alhamdulillah. Selamat datang ke Didik TV KPM, Cikgu. Terima kasih Akmal. Terima kasih. Tapi sebelum saya nak mulakan kelas ni, saya pasti ramai sebenarnya bertanya-tanya kan, Cikgu, kaitan gimmick tadi. Apa garisan dalam unsur seni lah, lepas tu ada 6 unsur lah. Apa sebenarnya Cikgu nak sampaikan, Cikgu, untuk mata pelajaran pendidikan seni visual kali ini? Baik, sebenarnya seni visual ni seni komunikasi. Jadi dalam unsur seni tu, dia memberi panduan kepada kita macam mana kita nak guna elemen-elemen tu untuk berkomunikasi dalam seni visual. Itulah dia unsur-unsur seni kan. Salah satunya seperti garisan, betul? Ya, salah satunya garisan. Yang mana itulah bab yang kita akan belajar kali ini, iaitu unsur seni garisan. Pandai, pandai. Jadi tanpa buang masa, ayo kita mulakan kelas kita bersama dengan Cikgu Hairi. Silakan. Baik. Sebelum kita kenal lebih jauh tentang apa tu garisan, kita kena kenal maksud dia dulu, Akmal. Okey, boleh. Dalam bahasa lain maksud tu definasi. Okey. Baik. So, yang pertama definisi dia. Iya. Okey, baik. Definisi garisan ni ialah okey, cuba aku tengok dekat TV tu. Okey, cuba aku baca. Garisan ialah cantuman siri titik-titik di atas permukaan. Baik, kita lupakan pasal garisan, kita tengok cantuman, siri titik-titik dan satu lagi ialah permukaan. Yang 3 perkara itu penting, cantuman, titik-titik dan permukaan. Baik. Itulah maksud dia, Akmal. Jadi hari ni cuba Akmal tengok ni. Yang ni Akmal nampak dia sebagai apa, Akmal? Titik, Cikgu. Titik kan? Baik, titik-titik ni. Sekarang ni cuba Akmal cantumkan dia supaya dia membentuk garisan. Itu senang, Cikgu. Macam ni kita buat satu garisan macam ular, tahu kan, Cikgu? Okey. Macam ular ni. Siap, Cikgu? Siap. Nak ada ekor ke? Aku macam ni. Aku memang
makan tonik bijak hari ni. Ya. Saya mengapa tonik bijak? Oh, ya. Baik, kalau Akmal tengok ni, Akmal perasan apa yang pelik kat sini? Apa yang pelik? Tak ada yang pelik. Tak ada yang pelik. Akmal perasan tak warna-warna dia berbeza? Oh, betul. Adakah ini dikira sebagai garisan juga, Akmal? Sebab tadi Akmal melukis, Akmal guna satu warna je, pensel je, kan? Betul. Okey, sekarang ni dia warna dia berbeza. Adakah dia dikira sebagai garisan juga? Saya rasa ya, cikgu. Okey. Tambah bijak. Bertambah bijak. Terlebih ni lah orang Terlebih kata. bijak. Ubat cerdik. Ubat cerdik. Hari ni kena panggil bijaksana. Alhamdulillah. Baik. Ya. Jadi kalau Akmal dah faham, yang ni maksud dia garisan ialah cantuman siri-siri titik dan Akmal dah boleh cantum dah ni. Cuba Akmal ulang balik. Ulang balik apa? Ulang balik maksud garisan tu. Garisan ialah cantuman siri titik-titik di atas permukaan. Baik, atas permukaan. Baik. Untuk menjadi lebih bijaksana, tambah walaupun warna berbeza, dia masih lagi garisan selagi dia bercantum antara satu sama lain. Oh, tidak kisahlah warna biru, warna merah jambu, warna hijau pun kan? Tak kisah. Ada satu lagi clue. Dekat TV kita. Permukaan pula, Akmal. Okey, baik. Apa dia permukaan? Apa dia? Permukaan dia terbahagi pada dua, Akmal. Iaitu? Paling senang. Ambil tapak tangan, Akmal. Angkat. Tengok tapak tangan. Lukis atas tapak tangan. Lukis Berlakon-berlakon Okey, berlakon lah. Okey, berlakon. Berlakon. Okey, lukis. Lukis. Jadi bila aku lukis atas tapak tangan, yang ni salah satu permukaan dia. Yang ni dipanggil permukaan dua dimensi. Okey, cuba Akmal genggam pula tapak tangan. Jadi Akmal cuba macam seakan-akan melukis di keliling tapak tangan Akmal. Okey, bila Akmal lukis keliling sampai ke tepi ni, jadi Akmal dah tengok sudut dia 360 darjah. Betul tak? Betul. Yang tu dipanggil tiga dimensi. Dia timbul. Jadi garisan ni boleh dihasilkan dalam dua keadaan. Pertama, dua dimensi. Kedua, tiga dimensi. Paling senang nak cerita, tunjuk kat kawan Akmal lah bila keluar alat berkelas nanti, tunjuk kat tapak tangan. Sebab biasa menconteng kat tapak tangan kan. Betul. Jadi itulah kaedah macam mana nak faham. Paling mudah 2D dan 3D. Jadi dekat situ memang sangat-sangat bijaksana Akmal hari ni. Akmal faham tentang cantuman siri-siri titik di atas permukaan walaupun warna berbeza dalam 2D dan 3 dimensi. Okey, katanya cikgu ada nak uji minda saya, betul ke cikgu? Ya, Akmal nak uji sikit lah. Walaupun Akmal dah bijaksana hari ni, kena uji juga. Jangan cakap jangan panggil macam tu cikgu. Nyatakan maksud garisan. Okey, garisan ialah cantuman siri titik-titik di atas permukaan. Yang mana ini dah sering kali tadi cikgu cakap kan. Ingat je, garisan merupakan satu cantuman titik-titik untuk menjadi satu garisan. Baik. Memang grade A lah hari ni. Cikgu lah? Saya bagi A hari ni. Jadi saya dapat A dah mula-mula ni. Mula-mula langkah pertama dah A dah. Alhamdulillah. Bolehlah tampal ni satu? Boleh tampal satu, Akmal. Ambil. Seronok tak belajar seni, Akmal? Seronok tak belajar seni? Cikgu, saya kan dapat A1 dalam berikan seni visual. Saya tampal sini. Tak sia-sia dapat anak murid A1 hari ni. Alhamdulillah. Okey, cikgu. Banyak lagi cikgu nak kongsikan kepada kita semua, betul? Betul, Akmal. Garisan ni benda yang sangat luas untuk diceritakan. Ya, tapi malangnya cikgu, kita nak kena rehat dulu, boleh? Okey, boleh. Okey, kepada anda semua, jangan ke mana-mana selepas ini dalam menengah rendah. Cikgu, ini tiga dimensi, cikgu. KPM. Okey, masih lagi menyaksikan menengah rendah bersama dengan saya, Akmal Nazri, dalam mata pelajaran pendidikan seni visual. Yes, bersama dengan Cikgu Hairi kita. Cikgu, jom kita mulakan kelas kita, Cikgu. Baik, sambung balik. Tadi rehat, dah kenyang, dah makan. Sekarang kita belajar pula, Akmal. Ya, betul. Tadi yang Akmal buat tadi ialah garisan melengkung. Betul. Okey, sebenarnya garisan ni ada banyak jenis, Akmal. Ada 10 jenis berbeza. Tu dia. Jadi dah kenyang, kita
boleh kerja keras lah lepas ni kan. Kita boleh berikan tumpuan yang sepenuhnya. Betul. Okey. Baik, sekarang kita tengok 10 jenis garisan yang cikgu bagi tahu tadi. Okey. Okey, pertama sekali, cuba Akmal baca. Okey, yang pertama kita ada garisan tebal. Okey. Yang kedua kita ada garisan nipis. Senang je nak hafal kan. Tebal, nipis. Macam tai cikgu lah. Ya. Garisan nipis. Macam apam balik. Nak apam balik tebal ke apam balik nipis? Baik. Baik, seterusnya kita tengok Akmal. Okey. Garisan beralun dan garisan berlingkar. Okey, garisan beralun dan garisan berlingkar. Yeah. Baik, dah 4. Okey, tengok lagi Garisan berpancar dan garisan putus. Yang magnetic button tadi samalah putus-putus. Baik, seterusnya garisan silang, pangkah dan garisan menegak. Biasa kita jumpa garisan ni kan? Ya. Baik. Kemudian garisan titik-titik Baik. dan garisan zigzag. Okey. Kemudian baik. Kita dah sebut 10 jenis tadi. Betul. Betul Akmal boleh tak sebut yang mana yang Akmal paling suka 3 jenis garisan? Okey, yang pertama saya suka garisan zigzag. Yang kedua saya suka garisan pangkah-pangkah. Pangkah-pangkah, silang Yang ketiga saya suka garisan ni cikgu. Berlingkar. Baik, kalau yang tu lulus lah. Lulus cikgu. Lulus. Saya suka garisan tebal, nipis, saya boleh sebutkan semua cikgu. Okey. Jadi kalau kat situ Akmal dah selesai satu perkara, dapat lagi bijaksana hari ni. Dapat lagi bintang yang cukup bijaksana. Baik. Betul cikgu? Betul Akmal. Boleh saya tampal cikgu? Tampal Akmal. Okey. Hari ni pemurah sikit bintang. Dah bagi je. Okey, seterusnya cikgu. Seterusnya bila dah kenal garisan, kita kena tahu garisan ni sangat berfungsi dalam kehidupan kita. Betul. Okey, itu satu. Ya. Tetapi dalam seni visual, ada 6 fungsi yang sangat penting dalam seni visual. Oh. Okey. Baik, sekarang kita tengok apakah fungsi-fungsi garisan tadi. Okey. Okey. Jom kita tengok. Ini dia. Baik, fungsi garisan pertama, Baik. menimbulkan rupa. Okey. Kedua, mewujudkan bentuk. Okey. Ketiga, mewujudkan ruang. Boleh aku mau ulang balik 3 perkara tu? Okey, iaitu yang pertama menimbulkan rupa. Lepas tu dapat buat bentuk cikgu. Yeah. Dan lagi satu dapat mewujudkan ruang. Baik. Okay, seterusnya kita tengok 3 lagi Akmal. Okey. Menghasilkan jalinan, menimbulkan tone, menghasilkan corak. Okey, so ada semua sekali ada 6 semua sekali. Baik. Okey. Sekarang ni cikgu nak cuba Akmal sebut 3 daripada fungsi garisan tadi. 3 daripada fungsi garisan. Ya. Satu dapat menimbulkan ruang. Ya, ruang. Lepas tu rupa. Dan juga bentuk. Bentuk, baik. Pandai Akmal. Iya. Pandai. Memang pandai. Alhamdulillah. Daripada 6, Akmal dah hafal 3. Okey. Iya. So kalau dekat situ dah selesai dah. Pertama sekali Akmal dah kenal jenis-jenis garisan. Kedua Akmal dah kenal fungsi dia. Jadi kerana dia ada 6 fungsi yang berbeza, menyebabkan bagi saya itulah unsur seni yang paling utama sekali dalam unsur seni. So dalam unsur-unsur seni itulah yang paling utama. Sebab fungsi dia dapat dipelbagaikan dengan banyak cara Akmal. Baik. Okey. Tapi cikgu, mungkin cikgu juga boleh terangkan kan, contohnya seperti fungsi garisan seperti rupa, bentuk, ruang, jalinan, tone dan corak ini kan. Mungkin cikgu boleh terangkan secara lebih terperinci. Mungkin salah satunya dari segi kenapa garisan ini juga dapat menimbulkan seperti rupa, bentuk dan juga ruang cikgu. Baik, pertama sekali dia punya versatility dia. Versatility. Sebab garisan dia bukan sahaja boleh dibuat menggunakan satu warna, tapi dia boleh menggunakan banyak warna lain untuk menimbulkan impak ruang tadi. Kalau kita tengok kat sini ada satu contoh cikgu bawa Akmal. Dekat sini kita nampak kan garisan tebal, garis warna merah dan warna coklat. Dekat sini saja telah menimbulkan ruang merah ke depan, coklat ke belakang. Sebab tu garisan tu versatile.
Oh, kalau yang seperti gambar yang kita dapat lihat ini cikgu kan? Ya. Apa antara fungsi garisan yang kita dapat lihat? Kalau macam saya cikgu, mungkin corak. Ya. Apa lagi cikgu? Kalau corak, kemudian okey, kalau untuk contoh macam ni, yang paling bagus sekali ialah dia menimbulkan mood, suasana yang berbeza. Kepelbagaian garisan tadi telah menimbulkan mood yang berbeza untuk karya ni. Okey. Ini gambar yang di belakang ni. Ini cikgu. Ya. Ada je dekat depan saya ni cikgu. Okey, mungkin cikgu boleh berdiri dekat situ dan saya akan tunjukkan. Okey. Yang ini garisan apa ataupun fungsi garisan apa yang kita boleh dapat lihat cikgu di cawan kertas ini? Okey, yang ni pertama sekali dia sebagai fungsi dia sebagai hiasan lah. Okey. Sebagai hiasan dan kerana pelbagai warna tadi dia telah memecahkan ruang-ruang tu supaya kelihatan lebih cantik lagi dan tidak tertumpu kepada satu warna saja. Yang ini garisan apa cikgu? Yang ni. Yang itu garisan kanak-kanak nakal. Ya. Bukan nakal cikgu, mereka orang kata kreatif. Excited sangat. Excited. Tapi cikgu, saya ada dapat lihat kan, ini antara salah satu garisan yang kalau kita tengok tadi kan ada macam-macam, tebal, nipis, lepas tu zigzag. Yang ini boleh kita panggil lingkaran ke cikgu? Yang ni kalau saya tengok beralun aku. Beralun inilah salah satu contohnya cikgu kan. Jenis garisan yang ada. Ini yang beralun. Okey. Yang bagusnya tentang garisan beralun tadi, dia menimbulkan rasa lembut pada kotak tadi. Pada kertas tadi. Okey. Bagaimana yang sebelah tu pula cikgu? Mungkin cikgu boleh terangkan juga apa antara fungsi dan jenis garisan yang kita boleh dapat dekat gambar tersebut cikgu. Kalau kita tengok kat sini Akmal, yang ni garisan berpusa ataupun berlingkar. Okey. Kalau garisan berlingkar ni dia menimbulkan image organik yang nampak kelihatan dia lembut, okey, teratur, macam seakan-akan macam kalau bila kita tengok dia macam mimpi ya Akmal. Kalau cikgu melihat seperti mimpi, tapi kalau saya melihat seperti apa tahu cikgu? Keripik bawang. Betul tak cikgu? Betul memang. Itulah keripik bawang yang saya dah lama cari, saya dah jumpa dah. Itulah dia. Okey, bagaimana yang kat bawah tu cikgu? Sebab saya dapat lihat macam-macam garisan tu. Macam-macam garisan, dia nampak dinamik. Sebab dia banyak menggunakan garisan condong. Dalam term seni, garisan condong tu dipanggil diagonal line. So dia nampak dinamik dan aktif. So kalau bilik Akmal ataupun ofis Akmal, kelas kita ni kan, kalau kita nak nampakkan dia dinamik, kita banyakkan garisan yang zigzag macam ni. Itulah dipanggil garisan zigzag juga cikgu. Zigzag. Tak semestinya Z tu nampak Z. Asalkan dia zigzag. Okey. Nampak ini merupakan salah satu info yang saya rasa cukup menarik untuk dikongsikan kan. Tak semestinya garisan zigzag itu dia betul-betul huruf Z kan. Tapi macam tu pun juga kita panggil garisan zigzag. Okey, cikgu, itulah bila saya tengok keripik bawang tu dah saya nak pergi cari pula kat keripik bawang ni. Kita nak berhenti dulu, boleh cikgu? Boleh Akmal. Okey, kepada anda semua jangan ke mana-mana, selepas ini kita akan kembali dalam Menengah Rendah. Cikgu, kat koperasi ada jual keripik bawang. Didik TV KPM. Alright, masih lagi menyaksikan Menengah Rendah bersama dengan saya Akmal Nazri di dalam mata pelajaran pendidikan seni visual bagi murid berkeperluan pendidikan khas atau lebih mudah kita panggilnya MBPK. Betul cikgu? Betul. Okey, baik, sekarang ini kita nak lakukan apa pula cikgu? Adakah melukis garisan lagi? Okey, baik. Kita dah tahu maksud, kita dah tahu jenis-jenis. Betul. Sekarang kita dah boleh melukis Akmal. Okey. Tapi sebelum kita melukis, Akmal kena tahu langkah-langkah dia dulu. Langkah-langkah apa cikgu? Langkah-langkah macam mana kita nak hasilkan corak menggunakan garisan. Okey. Baik, macam mana tu cikgu? Baik, kalau kita tengok slide ni Baik, pertama sekali kita kena pilih media Akmal. Pilih media? Maksudnya?
Dalam seni ni, media ada dua, Akmal. Satu yang memerlukan pelarut, satu yang kering, tak memerlukan pelarut. Macam tu watercolor Dan kita juga menggunakan pensel warna. Ataupun krayon. Media yang tak memerlukan pelarut ni kita tak payah bancuh dia, yang tu semua media kering. Seperti inilah yang ada dekat ni depan mata saya ni. Kita ada pensel warna kan. Kita juga ada krayon. Macam ni. Nampak kan? Okey, itu yang kering lah cikgu kan? Ya, yang kering. Yang lagi satu tu selain daripada watercolor banyak lagi kan? Ada banyak. Ada pelarut daripada air, ada pelarut daripada minyak. Betul. Kalau oil color tu biasanya minyak lah. Okey, kalau cat rumah pun, yang luar rumah, dia menggunakan air sebagai pelarut. Betul. So, langkah pertama, pilih media yang sesuai dengan kemahiran kita. Okey. Ataupun pilih media yang sesuai dengan tahap kita. So, kalau asas, sebaik-baiknya kita guna hanya media kering. Supaya kita boleh fokus pada apa yang kita nak buat. Dan tak tak fikir tentang pelarut. Sekarang ni cikgu nak Akmal pilih satu. Satu je daripada pilihan yang Akmal ada. Okey, saya memilih ni lah cikgu. Okey, apa yang Akmal pilih? Pensel warna. Pensel warna. Baik, kalau tengok kat situ banyak warna kan? Untuk peringkat asas, pilih satu warna saja. Okey, apa warna yang Akmal pilih? Saya ambil lah warna banyak sangat ni. Ni. Warna ni. Ini panggil apa ni cikgu? Merah cair pun ada. Warna pun banyak tu. Merah lah cikgu. Merah lah. Okey lah, merah lah. Baik. Kalau ambil warna tu, langkah kedua, kita kena pilih permukaan. Untuk peringkat asas, kita cuma buat dalam permukaan 2D. Kertas lukisan. Kertas lukisan. Jadi, sekarang Akmal pilih, keluarkan kertas Akmal. Okey. Baik. Ni cikgu? Ya. Dah ada dah? Dah ada dah kertas lukisan. Baik. Langkah ketiga. Sumber rujukan. Untuk peringkat asas, kita cuma nak buat asas menggunakan corak, garisan kan? So, kita pilih satu saja garisan. Garisan apa yang Akmal paling suka daripada 10 jenis garisan tadi? Ni apa? Zigzag. Zigzag. Okey, kalau Akmal suka zigzag, kita dah boleh melukis lah. Okey, mula-mula. Akmal mulakan saja garisan zigzag tu daripada mana-mana sudut yang Akmal suka. Okey. Mana-mana cikgu Mana-mana saja. Akmal nak lukis mula dari mana tak kisah. Saya buat daripada atas cikgu. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Sap. Baik. Langkah kedua. Ulang garisan yang sama. Dengan jarak yang sama antara satu sama lain. Faham. Okey. Saya buat cikgu Baik. Okey. Baik. Proses ni penting, Akmal. Kenapa ulang garisan yang sama dengan jarak yang sama antara satu sama lain? Kenapa cikgu? Sebab masa kita buat aktiviti ni, kita dah koordinasi otak kiri dan otak kanan kita supaya selaras antara mata dan tangan. Secara tak sedar, Akmal tengah stimulate, tengah merangsang otak supaya otak kiri dan kanan bekerja selari dengan mata dan tangan yang Akmal guna untuk melukis. Betul cikgu. Cikgu, kalau tak sama bentuk tak apa ke cikgu? Maksud saya jaraknya yang ini macam dekat-dekat, yang ini macam jauh sikit. Yang paling bagus apabila Akmal dapat ulang yang sama berulang-ulang kali dengan jarak yang sama. Itu bermakna otak kanan Akmal sudah boleh menyelaras jarak antara mata dan tangan, dah boleh bekerja dengan baik masa tu. Kalau macam ni, adakah saya punya minda saya selari? Sebenarnya Akmal, proses ni dia ambil masa Akmal. Dia memerlukan latihan yang berterusan. Kita tak boleh terus tiba-tiba dapat selaraskan
otak kita dengan mata dan tangan. Betul cikgu. Tapi sebenarnya apa yang saya perasan juga cikgu kan? Ya, Akmal. Apabila kita buat lukisan ini, macam saya menggunakan garisan zigzag cikgu kan, ini juga dapat melatih saya untuk fokus, Ya, betul, memberikan Akmal. tumpuan yang sepenuhnya juga. Betul tak? Betul, Akmal. Okey. Kita buat ni sampai siap ke cikgu? Okey, jadi bila Akmal dah dapat konsisten dia, okey, dah dapat susun garisan tu secara teratur. Okey. Sekarang ni Akmal penuhkan permukaan tu dengan garisan yang sama, berulang-ulang, Akmal. Okey, yang mana kita kena buat betul-betul lah cikgu juga kan. Betul. Okey, saya nak buat ni. Macam mana, Akmal? Okey tak? Okey, ini cikgu. Ini dah setengah dah cikgu. Tengok, nampak baik. ni. Okey, hebat, Akmal. Memang hebat. Ini dah setengah dah cikgu. Saya akan siapkan lagi setengah ni. Nampak? Okey. Walaupun ada yang macam ternaik sikit, ada yang nampak seperti jaraknya tidak sama, tapi ini untuk pertama kali okeylah cikgu kan. Betul, okey, Akmal. Tapi yang paling penting garisan zigzag tak perlu nampak macam Z. Dia cuma zigzag. Zigzag saja kan. Baik. Sambil-sambil Akmal buat kerja tu, boleh cikgu tanya soalan tak? Boleh cikgu. Sebab cikgu ada banyak star lagi nak bagi Akmal. Boleh. Baik. Silakan cikgu. Soalan dia ialah, apakah prinsip utama dalam menghasilkan corak, Akmal? Ini senang cikgu. Sebab cikgu kan selalu berulang kali mengatakan bahawa yang mana soalan tadi pengulangan subjek dia kena sama. Baik. So corak syarat utamanya ialah subjek perlu diulang berkali-kali. Jadi bila kita ulang berkali-kali, barulah dia jadi corak. Ya. So, cikgu. Bolehlah tengok corak, Akmal. Sambil kita bercakap mengenai garisan ni cikgu kan. Ya, Akmal. Saya dah nak siap. Yang mana ini merupakan garisan terakhir saya nak buat ni cikgu. Okey, baik, nak tengok corak tu. Sampai tak cukup kertas ni cikgu. Saya sanggup conteng kat meja ni. Tapi janganlah conteng kat meja. Jangan itu perkara yang tidak baik. Dah siap. Okey, baik. Cikgu nak boleh tengok ke? Tunjuk, Akmal. Kawan-kawan ramai nak tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah garisan yang saya buat sendiri, ya. Saya buat sendiri, ya. Ini. Nampak? Cantik, Akmal. Cantik je kan? Memang cantik. Cikgu, ini memang saya tak suruh siapa-siapa lukiskan. Saya buat sendiri. Ingat, zigzag tak perlu nampak Z. Betul. Jadi cikgu, hui, mahal lukisan ni. Berapakah markah yang patut diberikan kepada pelukis yang cukup pintar ini? Baik, untuk markah dan jawapan yang Akmal bagi tadi, corak perlu berulang-ulang. Ingat tak? Betul. 1 bintang, 1 lagi untuk Akmal. Kalau yang ni berapa cikgu? Yang ni tambah 1 bintang lagi. Iya. Nampaknya bintang dah habis dah ni. Kita kena jimat-jimat bintang ni cikgu. Okey, jadi 1 untuk lukisan, 1 untuk jawapan ataupun lukisan yang saya buat tu cikgu kan. Wah, nampak tak sebenarnya untuk mata pelajaran ini ianya tak adalah susah mana ataupun sukar kan. Yang penting kita kena berikan tumpuan yang sepenuhnya kepada guru dan kita kena memberikan tumpuan yang sepenuhnya jugalah setiap latihan yang diberikan oleh cikgu kita. Okey. Cikgu, tangan saya rasa kebas lah cikgu. Sebab tangan saya buat zigzag kan. Ni kena rehat kita lagi nak rehat dulu, boleh ke cikgu? Boleh rehat. Baik, kepada anda semua jangan ke mana-mana semasa lepas ini dalam menengah rendah. Cikgu, saya bangga. KPM. Okey, masih lagi menyaksikan Menengah Rendah bersama dengan saya Akmal Nazri dan juga cikgu kita, Cikgu Hairi. Cikgu, kadang-kadang kan cikgu, saya teringinlah nak buat garisan menggunakan warna oranye, warna biru, warna macam-macam warna lah dalam satu gambar tu. Baik. Tu cabaran dia lagi besar, Akmal.
Tadi kita dah buat latihan, warna pun kita guna satu warna saja kan. So latihan asas Akmal dah berjaya. So sekarang kita akan mula pula dengan menggunakan warna untuk menghasilkan corak. Baik, ada beberapa langkah yang perlu kita kena pasti dulu. So langkah pertamanya ialah sumber idea. Akmal nak tahu tak apa tu sumber idea? Kita dapat idea dari sumber mana? Pertama tadi Akmal guna garisan zigzag. Betul. Itulah sumber idea Akmal. Betul. So sekarang ni saya ada beberapa pilihan sumber idea Akmal. Okey. Sumber idea ni penting supaya kita dapat membuat rujukan warna dan sifat garisan tu sendiri. Pertama saya ada, kalau tengok sini ada gambar ombak. Kedua, ada gambar kereta. Kenapa cikgu ambil gambar kereta saya? Cikgu ni. Ketiga, kita ada gambar kucing. Lah, ni Oyen siapa yang terlepas ni? Keempat, kita ada gambar apple. Kelima, kita ada gambar gunung. Tu gunung cikgu? Gunung. Ya. Gunung kat. Okey. Jadi, kita ada banyak pilihan sumber dan kita boleh pilih salah satu sahaja daripada sumber-sumber yang ada ni. Jadi sekarang saya bagi kat Akmal. Terima kasih cikgu. Cuba Akmal pilih yang mana Akmal paling suka. Semestinya. Saya akan pilih ni lah cikgu sebab saya suka, saya kan surfer cikgu. Ya cikgu, betul. Jadi Akmal pilih ombak lah. Pilih ombak lah. Itu memang legend. Sebab ombak ni memang terkenal dalam banyak Japanese print. Baik. Sekarang ni bila kita dah tengok Akmal dah pilih sumber idea Akmal. Sekarang ni kita buat pemilihan media. Pemilihan media? Macam tadi tu. Baik, masih lagi kita menggunakan media kering. Kita menggunakan media kering. Kemudian kita kenal pasti warna. Macam mana kita nak kenal pasti warna? Bagi saya pinjam balik Akmal gambar ni. Silakan. Baik. Kita ada set warna. Akmal boleh angkat set warna tu. Set warna. Kita tunjuk dekat murid-murid semua kat rumah. Murid-murid lain. Baik, bila tengok set warna ni, Akmal tengok gambar yang Akmal ada, sumber idea Akmal ada. Cuba asingkan warna yang ada dalam sumber idea ni dengan warna yang ada dalam kotak tu. Boleh cikgu. Jadi maknanya bila Akmal keluarkan, itulah warna yang Akmal akan guna. Sekarang Akmal cuba buat pemilihan warna apa yang Akmal nak guna berdasarkan sumber warna. Sumber idea. Kalau warna ombak kan, warna orang kata warna-warna air kan, betul, semestinya warna biru cikgu. Biru, betul. Itu pilihan pertama. Saya ambil warna biru yang cair. Saya ambil biru pekat. Baik Akmal. Lepas tu saya pun ada nampak macam ada warna sinaran cahaya matahari, pantulannya kan. Saya akan ambil warna kuning juga cikgu. Dan tak lupa juga saya suka tambahkan dengan warna jingga ataupun orange cikgu. Baik. Jadi saya dah pilih dah. Inilah. Pilih dah. Baik. Dekat gambar ni Akmal nampak tak ada awan? Awan. Betul? Kalau awan, Akmal rasa warna apa yang sesuai untuk awan? Takkan warna putih. Sebab kertas kita dah warna putih. Biru lah cikgu. Biru, baik. Kalau gitu dah lengkap dah pilihan Akmal. Saya ambil lagi satu lah, warna biru awan. Boleh Akmal, tak ada masalah. Kita dah kenal, kita dah ada sumber idea. Kita dah buat pemilihan media. Kita dah kenal pasti warna. Langkah seterusnya, kenal pasti jenis garisan berdasarkan gambar tu. Tadi kita dah kenal jenis-jenis garisan yang lazim. So kita tengok dekat sini, ada tak garisan-garisan lazim tu yang kita nampak dalam contoh bergambar ni? Ada. Apa garisannya Akmal? Ombak cikgu. Lingkaran maksud saya. Lingkaran. Ada lagi tak garisan lain Akmal? Garisan tebal dan nipis. Tebal dan nipis. Kalau tengok langit ni nampak lurus je kan. Jadi kita boleh buat garisan lurus. Kita boleh buat garisan lurus. Dan kalau kita tengok awan,
Awan ni kita boleh buat garisan apa, Akmal? Awan beralun. Beralun, boleh buat garisan beralun. Jadi sekarang ni langkah seterusnya, cuba Akmal lukiskan dulu kat sini. Macam mana pergerakan ombak tadi. Boleh. Okey, lukis di sumber idea Akmal tu dulu. Okey, saya lukis dulu Ya. Okey. Baik, saya lukis ni cikgu. Boleh, Akmal. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Nanti dulu, Akmal. Nanti dulu. Akmal lukis atas gambar ni. Lukis atas gambar ni. Jadi maksudnya Akmal ambil warna Akmal atau Akmal cuba ikut je. Garisan beralun tu, garisan beralun yang macam mana? Okey. Garisan berlengkar, garisan berlengkar yang macam mana? Okey. Jadi dari situ Akmal pun fahamlah. Barulah kita lukis dalam kertas lukisan sebenar. Sekarang ni cuba kena pasti dulu. Saya kena pasti dulu. Saya lukis atas ni cikgu. Ya, Akmal. Sebab dari situ kita lebih mudah nak kenal macam mana pergerakan garisan tu. Wah, alah cikgu. Yeah. Walaupun nampak macam, macam mana tu kan? Tapi apabila kita cuba untuk membuat satu garisan dekat gambar kita, contohnya seperti ini. Okey, nampak Kalau saya lukis kan, nampak bila saya lukis macam ni, secara tidak langsungnya bila saya akan lakukan di atas kertas kosong ataupun kertas putih nanti, kita akan ingat garisan tu seperti mana sebab kita dah cuba dulu kat gambar yang betul macam ni, betul cikgu? Ya, betul, Akmal. Allah. Sebenarnya bila menggunakan sumber idea dan kita nak hasilkan corak, kita bukan nak dia kelihatan seperti sumber yang sebenar. Yang kita nak dapatkan ialah karakter dia. Karakter garisan tu. Supaya orang nampak ini ialah ombak. Betul. Okey. Baik, kalau dah faham. Okey, cuba Akmal lukis di atas kertas sekarang ni. Boleh. Okey, baik, saya akan lukis dulu di atas sini Tapi cikgu, sambil-sambil saya lukis ni jugalah kan. Mungkin cikgu juga boleh terangkan dekat murid-murid kan. Kadang-kadang saya pasti ada juga murid yang membuat kesilapan. Contohnya mungkin seperti antara jenis-jenis garisan dan sebagainya. Mungkin cikgu boleh terangkan juga, cikgu? Baik. Pertama sekali, bila kita nak melukis, yang paling penting kita kena yakin dahulu. Kesilapan tu berlaku di mana-mana saja. Tidak semestinya kerana kita melukis tu kita buat salah. Mungkin sebab perkara lain pun kita buat salah. Pertama sekali, bila kita ada keyakinan, barulah kita lebih tenang untuk menghasilkan lukisan. Macam tu, Akmal. Okey, ini kalau saya menambahkan warna lain pun tidak ada masalah kan, cikgu? Tak ada masalah, Akmal. Sebenarnya lukisan ni sangat subjektif. Tak ada orang boleh kata apa yang kita lukis tu salah. Kita yang lebih faham nilai lukisan kita. Jadi jangan terlalu mengambil kira penilaian orang lain. Okey, cikgu. Ini baru saya rasa 5% ke baru siap, cikgu. Ini dia. Nampak? Ini belum siap lagi lah. Ini saya tunjuk bayangan. Betul. Yang tu Akmal dah dapat karakter. Yang paling penting karakter. Karakter garisan tu. Kan ombak tu? Seakan-akan ombak. Seperti ombak. Okey. Baik. Lepas tu, cikgu, lepas saya dah siapkan ombak ni, nak buat macam mana, cikgu? Baik. Yang awan tu? Bila awan, kita berdasarkan sumber rujukan, cuba pilih sudut mana awan tadi berada di dalam sumber rujukan kita. Jadi kalau dekat atas ini kan nampak tak? Ini kan tadi dah ombak kan. Murid semua nampak macam mana Abang Akmal buat tadi ombak. Okey, ini dah siap. Awan dekat atas ni. Okey. Jadi garisan yang kita pilih adalah garisan beralun. Betul. Jadi kita akan buatlah kat atas ni juga kan. Garisan beralun di bahagian situ. Dan ingat yang paling penting karakter dia. Okey. Garisan beralun. Macam tu. Okey. Baik. Saya akan buat, cikgu. Baik. So paling penting karakter dia biar nampak seakan-akan benda tu lembut. Dia seakan-akan awan. Ini dia. Wah.
Ini cikgu, Ya, saya sekiranya kalau awan ni kan tiba-tiba saya nak menggunakan warna yang bukan warna awan lah. Baik. Hijau ke, merah ke, boleh juga ke cikgu? Dekat situ, yang paling bagus sekali ialah kita berani mencuba. Macam saya tegaskan tadi, seni ni tidak ada masalah untuk kalau kita mencuba satu benda yang baru. Jadi kalau macam tu cikgu, saya masukkan sikit lah warna oren, kuning, oren pun boleh. Jingga, semua tu kan. Sebab bila masukkan warna-warna tu, dia akan membangkitkan suasana yang lebih ceria dalam lukisan Akmal. Okey. Cikgu, Ya, mungkin Akmal. saya boleh tunjuk kerja saya Tengok, yang Akmal. mungkin 70%. 70%. Ya. Baik, 70%. Saya banggalah. Inilah dia. Nampak tak yang mana saya dah gunakan dua jenis garisan? Nampak tak? Macam tu. Kejap. Itu. Dekat sini ini awan. Nampak? Ini awan saya gunakan garisan beralun. Lepas tu yang dekat bawah itu yang ni kan nampak tak? Ini semua merupakan garisan apa tu cikgu? Ombak lingkaran. Garisan berlingkar. Melingkar. Nampak tu. Dan saya juga menggunakan warna ungu dan juga ada warna kuning dekat atas ni. Jadi ini saya akan siapkan lagi sikit dan akan tunjukkan hasilnya. Sebahagiannya Akmal gunakan garisan melengkung. Melengkung. Betul. Saya pun buat cikgu. Baik. Okey, sambil saya buat ni cikgu kan. Contohlah kalau ada murid yang terlebih kreatif, yang mana dalam satu lukisan ni nak gabungkan macam-macam media cikgu. Contohnya dia lukis ni menggunakan pensel warna. Lepas tu dia nak campurkan dengan krayon juga. Lepas tu dia nak campurkan lagi dengan watercolor cikgu. Macam mana tu cikgu? Boleh ke tak boleh? Sebenarnya untuk peringkat ni dia masih lagi dikira asas Akmal. Bila kita campur terlalu banyak media, dia punya kesan berbeza antara satu media dengan satu media yang lain. Jadi memang tak sesuai untuk kita campur dengan watercolor ataupun perkara-perkara lain Akmal. Tetapi satu je saya guna pesan. Mungkin ada kawan Akmal yang rasa susah nak buat macam ni. Rasa susah nak lukis terus di atas kertas lukisan. Apa yang dia boleh buat ialah dia melukis terus di sumber idea. Jadi apa yang dia perlu buat ialah dia buat je garisan tu lukis atas sumber idea tadi. Gunalah warna apa yang dia nak, yang rasa sesuai dengan sumber idea. Baik, cikgu. Ya Akmal. Inilah orang katakan sambil-sambil kita bercakap, memberitahu segala info kepada murid-murid, tangan pun berjalan. Akhirnya saya pun dah siap cikgu. Akmal nak tahu tak, sebelum Akmal tunjuk kerja si Akmal, kalau nak tengok kerja Akmal tu berjaya ataupun tak, macam mana dia dinilai Akmal? Macam mana ia dinilai? Semestinya adalah adakah saya menggunakan jenis garisan yang betul dengan gambar yang mula-mula tu, sumber idea. Sumber idea. Jadi ini adalah sumber idenya, iaitu gambarnya gambar ombak, wave kan. Ini gambarnya. Jadi boleh saya tunjuk ke cikgu? Boleh Akmal. Saya akan tunjuk inilah saya buat tadi. Nampak tak hasil penat lelah saya? Alhamdulillah. Kenapa cikgu gelak? Terkejut. Kejut. Cikgu kejut. Cikgu tak percaya. Akak dapat menyiapkan dalam masa yang singkat. Baru nampak tak? Belajar satu kelas dah boleh dapat siap kan. Okey, baik, kalau tengok kat sini, pertama sekali jarak garisan tu kita masih susun secara bersebelahan. Ketepatan imej, bila kita tengok kita tahu ini ialah ombak. Kemudian pilihan warna yang sesuai antara tiga elemen tadi. Jarak, imej dan pilihan warna. Itu kriteria dia. Baik. Jadi ini cikgu. Ini saya boleh dapat bintang ke tak dapat bintang ni cikgu? Nanti dulu. Sebelum tu nak bagi bintang, cuba jawab soalan ni. Ada soalan lagi cikgu. Bukan melukis Akmal. Boleh. Baik, sekarang ni Akmal tadi pegang warna biru, betul tak? Betul. Sekarang ni cuba Akmal susun warna Akmal daripada tone terang sehingga paling gelap.
di kalangan warna biru sahaja, Akmal. Boleh? Ha. Dah, cikgu. Sok. Mana yang terang, Akmal? Ini yang paling terang. Okey. Okey. Nampak tak? Ini yang paling terang. Okey. Ini tengah-tengah. Baik. Nak ke arah gelap dah. Baik. Yang ini paling gelap. Okey, baik. Macam baik. ni. Nampak tak perbezaannya? Jadi bila Akmal dah kenal perbezaan tone tadi, maka layaklah Akmal dapat 2 lagi bintang. Wah, inilah orang kata alang-alang tu kan. Kita habiskan bintang yang ada dekat sini. Alhamdulillah. Baiklah cikgu. Okey. Nampaknya Baik. kita dah sampai di penghujungnya cikgu. Mungkin cikgu boleh memberikan penilaian kepada saya. Baik. Macam mana cikgu? Hari ini, prestasi saya kali kesimpulan dia. Okey, kesimpulan dia, Akmal berjaya menyusun daya fokus, menyusun koordinasi mata, otak dan tangan. Okey. Jadi itu dah bijak. Kemudian kedua, Akmal dah mula daripada arah rendah sehingga pada cabaran menggambar menggunakan warna. Okey, itu pun dah selesai. Baik, kemudian satu lagi yang saya nak ingatkan Akmal, yang kita buat tadi semua sekali tentang seni visual. Betul. Sedangkan garisan tu sangat penting dalam kehidupan manusia. Okey, pertama sekali contoh, dia garisan mewujudkan geseran. Contohnya kat bunga tayar kereta. Kemudian tapak kasut. Kemudian garisan boleh mewujudkan penyamaran. Setengah haiwan memerlukan penyamaran untuk mencari makan atau melindung diri dia. Ketiga, garisan sesuai untuk dijadikan corak, pembalut hadiah dan dia sangat sesuai untuk dijadikan hiasan. Baik, keseluruhannya. Akmal memang bijak ini, memang bijaksana dan terbaik untuk kelas hari ini. Okay. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak cikgu. Dan kalau ada murid-murid ataupun guru-guru nak buat bahan-bahan rujukannya, di mana cikgu? Portal mana ya? Baik, Akmal. Kalau nak rujuk di Portal Delima. Ya, itulah dia Portal Delima. Terima kasih banyak diucapkan kepada cikgu kita, Cikgu Khairi, kerana telah mengajar kita kan mengenai mata pelajaran pendidikan seni visual iaitu unsur seni garisan, dan tak lupa juga kepada juru bahasa isyarat kita, Cikgu Katie. Kita akan jumpa lagi. Saya Akmal Nazri. Ingat, sentiasa jaga diri. All the best. Assalamualaikum. Bye-bye. Wow.